Selamat petang semua. Untuk agenda kita, rancangan kita pada minggu ke-6. Minggu ke-6 lah. Okey, minggu ke-6, 16 April. Macam laju je. Tapi dah minggu ke-6. Tak apalah. Okey, ya. Saya sebelum menjemput Haikal, mana Haikal? Haikal. Mana Haikal? Haikal? Tak masuk lagi tu. Roy, call lah Haikal tu. Tapi kita dah ada 9 ni. Oh, Saiful Hisham ni ada 2 orang. Okey, tak apa. Tak apa. Jangan risau. Okey, masuk terus present lah. Rumah Haikal ya. Yang minggu lepas punya. Saya harap awak nampak lah saya. Saya dongatkan sikit. Tak cantik lah pula. Okey. Okay je. Present terus lah. Rumah Haikal present terus. Lepas tu nanti setiap orang yang lain saya nak tengok buku catatan projek. Buku log projek. Buku diary projek. Ya. Lepas tu yang sambungan lah daripada 1 point berapa 6, 1.5, 1.4, 1.5 sampai 1.7. Objektif kajian lah. Proses. Ya. Kejap. Tak apa. Ada pen dia dapat. Okey. Itu. Teruskan. Safety. Pakaian macam mana? Nak pakai baju biasa ke atau Pakailah baju. balon je? Saya pun pakai baju juga. Ronik je. Tak apa. Saya mau bangun ni, pakai singlet boleh? Singlet. Singlet janganlah. Pakai t-shirt. Okey. T-shirt bulat. T-shirt kalau bulat pun tak apa. Jam 12 tengah hari. Alamak. Lain pun slow kat pun. Ya. Ada. Oi, bawa makan Maggi je. Tidak lah. Manalah tahu. Jangan dibuat. Raya pun sorok-sorok. Tidak lah nak habis tu. Ada kurma. Nak kurma. Sedap Amboi. Ini berapa tahun dah? 4 tahun. Ada 2 biji je. 3 tahun dah ni kurma ni kat meja. Tak habis-habis. Nak share slide ni. Screen. Cantik.
Betulkan ring light. Ini ring light. Nampak Nampak? Ya. Nampak. Ha. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aikal bin Muhammad Nasir. Saya bernombor matris 1071. Okey, pendahuluan 1.1. Pendahuluan projek meja inovatif. Apa itu inovatif? Inovasi bermaksud membuat perubahan dalam sesuatu yang ditubuhkan, terutamanya dengan memperkenalkan kaedah baru dan idea-idea baru terhadap satu produk. Dalam situasi ini, saya mendapat satu idea untuk membuat satu olahan pada sebuah meja. Dari segi teknikalnya, projek ini nampak seperti biasa, tapi dengan adanya konsep IR 4.0, meja ini hadir dengan konsep tersebut. Meja ini diciptakan untuk orang yang suka akan perubahan dari segi pengolahan, ubah suai reka bentuk, rumah yang mungkin akan memberikan suasana yang eksklusif. Isu yang diketengahkan, cita rasa masyarakat yang mahukan sesuatu benda itu dapat dinilai dan dilihat seperti elegan dan mahal. Bagi mereka yang rumahnya tidak seberapa luas, produk ini dapat memberi satu impak yang di mana ia dapat menjimatkan ruang atau sudut dalam rumah tersebut, bahkan ia dapat terlihat seperti eksklusif. Okey, latar belakang. 1.2. Penggunaan meja dalam kehidupan seharian masyarakat kita bukanlah satu perkara yang baru. Namun tidak ramai yang tahu akan meja inovatif yang mungkin baharu dalam masyarakat yang kurang berkemampuan. Produk ini adalah sangat berpatutan di mana tidaklah harganya terlalu mahal. Jadi produk ini sesuai dimiliki oleh sesiapa pun. Untuk pengetahuan semua, meja inovatif ini banyak penggunaannya di mana ia boleh dijadikan meja makan, meja belajar, meja hiasan dan banyak-banyak lagi lah. Orang kata perhiasan rumah. Orang perempuan suka benar lah. Apa zoom pula ni. Okey, 1.3. Penyataan masalah. Dalam dunia yang serba moden ini, masyarakat lebih gemar akan perkara yang berkaitan elektronik dan mudah yang tidak menggunakan kedahan tenaga serta harga yang berpatutan. Okey, ramai masyarakat yang tinggal di rumah kos rendah di mana keluasan rumah tersebut sekadar kera dalam erti kata lain. Perkara yang paling utama adalah di mana masyarakat kini lebih suka membeli barang yang murah, di samping itu menampakkan barang tersebut kelihatan mewah dan elegan. Okey, 1.4 adalah objektif. Di mana objektif dia adalah untuk memastikan ruang atau sudut rumah dapat dijimatkan. Dan itu untuk memudahkan kerja-kerja pembersihan dan pengaturan rumah selepas menggunakan satu perkara terhadap meja tersebut. Dapat memastikan keciptaan reka bentuk rumah dalam keadaan harmoni. Okay, 1.5 persoalan projek. Persoalannya, apakah produk ini dapat menjadi satu daya tarikan kepada pembeli? Sebab mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Yang kedua, persoalannya, adakah kualiti produk ini akan dapat dijamin kukuh dan selamat? Yang ketiga, persoalannya, sejauh manakah produk ini dapat mengekalkan pengukuhannya dengan harga yang dijual adalah ekonomi. Okay. 1.6. Stop. Cukup. Sikit je. Sampai persoalan projek je lah. Okay. Awak pun dah ter-advance sikit dah ni. Tapi kalau yang lain setuju kalau dia nak teruskan, maksudnya lepas ni dia tak ada ulang lah. Okey ke? Semua? Baca. Ya, dah boleh. Okey. Okey, 1.6. Skop kajian. Skop kajian untuk projek ini adalah lebih kepada bidang pertunggangan. Seperti yang dapat kita lihat, sekarang terdapat ramai pesaing-pesaing hebat yang menampilkan idea-idea yang lebih menarik. Selain itu, tujuan utama projek ini adalah untuk mengurangkan ruang dalam sebuah rumah yang agak kecil maupun besar agar kelihatan lebih harmoni dan mendapat daya tarikan. Seterusnya, aspek utama yang diketengahkan adalah bagaimana produk ini dapat dijamin penghasilannya dengan bahan buatan yang berkualiti untuk dijual.
Lebih penting lagi, produk ini dicipta khas berbanding produk yang lain yang adanya konsep IR 4.0 di dalam penciptaannya. Okey, yang terakhir, 1.7. Kepentingan projek. Keberkesanan produk ini adalah bagaimana ia dapat sambutan oleh masyarakat di luar sana. Selain itu, secara amnya, penghasilan produk ini haruslah dapat menyelesaikan masalah di mana objektif produk ini dapat direalisasikan dengan jitu, iaitu dapat menjimatkan ruang dan sudut di dalam rumah agar kata harmoni. Namun, mempunyai cahaya penarik yang kelihatan efektif. Di samping itu adalah yang terbaik kerana produk ini bukan sahaja mampu dimiliki dan golongan yang berkemampuan, malah golongan yang kurang berkemampuan juga mampu memilikinya untuk mendapatkan kepuasan hati. Okay, sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Haikal. Macam awak punya tajuk ni. Apa? Bagus. Apa? Tak lain macam awak punya tajuk. Tapi okeylah. Saya goreng-goreng Uh, je. oh, goreng. Oh. Okey. So, Stop present. okay. Alright. Macam tadi. Apa benda tu dia lupa nak sembang. Okey. Untuk Saya pun tak ada idea nak buat macam mana ayat dia kan. Jadi tak apa. buat je lah. Dah betul lah tu. Cuma nanti saya akan murnikan lah. Sebab yang masing-masing bukan Haikal saja. Semua orang yang lain pun sebenarnya saya akan fokuskan kepada objektif lah. Okey, objektif yang kamu semua buat, tak kisah siapa buat, Azrul ke, Anik buat ke, Luqman buat ke, semuanya tidak memenuhi kehendak piawai untuk buat projek. Tak kisah siapa-siapa, semualah. Okey. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan macam mana tajuk kita nak buat tajuk, tak kisah masing-masing. Tapi objektif ya. So objektif ni saya akan buka satu PowerPoint, yang mana PowerPoint ni akan menunjukkan, saya akan go through lah untuk setiap seorang sebelum korang present. Tadi Haikal dah present yang selanjutnya tadi. Okay, mana tajuk dia ni? Bukan. Complete background. Okay. Proposal. Okay, design thinking. Design thinking. Okay. So saya akan present lah. Okay. Alright, window. Okay, ni. Share. Okay, untuk projek ya. Bagi projek untuk setiap seorang ni, setiap kamu di antara kamu semua. Nampak tak saya punya ni? PowerPoint? Nampak. Okay, so yang ni sebenarnya awak dah tengok benda ni dengan Dr. Sunita. Tapi saya nak ulang lagi sekali lah. Okay, kita ada empathize. So empathize ni yang kamu nak selesaikan masalah tu. Yang kamu rasa kamu minat dan kamu rasa untuk membantu orang ataupun kamu cuba nak mengurangkan penggunaan sumber bahan mentah ataupun untuk mengurangkan penggunaan masa ataupun nak meningkatkan kecekapan untuk produk ataupun meningkatkan kebolehtahanan produk ataupun nak meningkatkan keselamatan pada produk, pada orang. So yang itu empathize ni daripada dalam kamu lah. Kamu ada pengetahuan dan kamu ada rasa nak selamatkan benda tu, nak improve benda tu. So yang itu empathize ya. So yang ni adalah 5 peringkat untuk reka bentuk proses-proses untuk mereka bentuk pemikiran, design thinking. Okay, so yang empathize ni dia akan pergi pada define. So define tu maksudnya awak tengok pada satu benda yang awak nak buat tu, contoh dia mungkin meja lah. Apa yang awak nak bagi nafas baru pada meja tu? Okay, ataupun apa yang awak boleh improve pada meja tu.
speed breaker untuk jalan pun sama. Speed breaker, siapa buat speed breaker? Siapa Hisham? Bukan, Naim. Apa yang dia boleh improve untuk speed breaker tu? Okay, mungkin lebih mudah untuk kita nampak dia ataupun dia lebih berkesan. Contoh dia kalau tak pakai yang Naim buat ni, kemalangan katakan seminggu ataupun sebulan ada 4 kali. Tapi kalau pakai yang Naim punya uh, idea ataupun prototype tu, dia akan pergi pada define ataupun prototype lah. Okay, kemalangan tu mungkin sekali je sebulan. So kita mengurangkan kadar kemalangan. Okay, saya akan pergi pada empathize lah. So empathize dulu. Okay, the first stage of design thinking ialah untuk mendapatkan empathic understanding. Empathic understanding ni adalah perasaan empati yang kamu rasa kamu cuba nak selesaikan masalah tu. Kadang-kadang benda tu bukan masalah pun, tapi kamu nak tingkatkan kecekapan dia. Dengan cara mengurangkan masa, dengan cara mengurangkan penggunaan bahan ataupun mengurangkan sisa yang dihasilkan daripada proses yang kamu nampak lah. Okay, empathic understanding. Maksudnya pemahaman kamu untuk upgrade benda tu. Okay, untuk menyelesaikan masalah. So yang tu yang pertama yang saya mula-mula beritahu masa projek akademik. Okay, tak apa. Yang ni sebab nanti saya akan go through dengan awak punya objektif lah. Okay, itu yang pertama Okay, dan yang bawah ni allow design thinkers to set aside their own assumption about the world in order to gain insight into users and their need. Sebagai contoh lah, mungkin awak rasa awak nak mengurangkan penggunaan bahan bitumen ataupun nak mengurangkan sisa bitumen selepas kita buat kerja-kerja penurapan jalan. So awak tak boleh tengok daripada rumah, awak tak boleh tengok daripada buku, daripada gambar. Kadang-kadang bila kita nak fahamkan benda tu, awak kena terus pergi ke site. Awak kena pergi kat tempat tu, baru akan nampak apa sebenarnya yang berlaku kat situ. Macam mana benda tu boleh dibazirkan. Ataupun macam mana masa boleh dikurangkan. Ataupun macam mana penggunaan bahan ataupun sumber boleh dikurangkan. Okay? Sebab ingat, kita nak improve, kita nak upgrade, kita nak solve problem. Untuk projek kamu lah. So datang daripada empathy. Empathy ni dalaman kamu. Kamu rasa benda tu tak bagus ataupun kurang bagus. Ataupun kalau daripada bagus, kamu nak kurangkan penggunaan sumber. Okay, iaitu yang utama lah, empathy. Macam meja tadi tu, biasa je orang tengok meja. Okay, tapi kamu nak meja dia tu macam meja inovatif, boleh lekat kat dinding. Kalau lekat kat dinding, kalau dah makan, boleh lipat balik. Maksudnya ada ruang untuk buat benda lain. Tapi kalau tak nak buat benda tu, mungkin awak boleh pakai ada satu switch, tekan je switch tu, meja tu akan bergerak sendiri. Okay, ada motor lah. Diturunkan, lepas tu dia akan turunkan kaki dia. Mula-mula turunkan slab tu atau papan tu, lepas tu kaki pun diturunkan. Okay, kalau anak kecil ataupun orang tua dia mungkin tak sampai nak kederat nak angkat benda tu. Tu salah satu cara lah kita nak meningkatkan kecekapan proses untuk buat benda tu. Kalau macam yang tangga serbaguna pun sama jugalah. Okay, mungkin tekan satu switch pada kenderaan dan tangga tu boleh diturunkan. Okay, ataupun tangga tu kalau daripada bawah, kita dah letak dia kat bawah, so kita tolak dia dengan tangan. Okay, dengan tangan. Lepas tu akan ada satu box. So box tu untuk angkat barang lah. Minimum kalau boleh, kalau nak sedap sikit lah, maksimum lah, bukan minimum, maksimum. Lebih kurang dalam 50 kilogram
Simen. Berat sangat tu. Tapi awak fikirlah macam mana. So yang tu yang kita nak settle kan, yang kita nak selesaikan. Okay, sebenarnya saya ulang benda yang sama lah. Okay, yang kedua kita ada define. Okay, define the problem. So major tadi apa problem dia? Speed breaker apa problem dia? Lepas tu tayar tersebut apa problem dia kalau kita tak solve. Okay, kalau kita tak selesaikan masalah tu, apa masalah dia? Mungkin akan menyebabkan tempat kawasan untuk timbunan tayar makin banyak, okay, makin luas dan tempat menjadi tempat pembiakan nyamuk. Contoh yang lain yang saya tak sebut sangat ni, apa ni, plastik concrete block. Okay, adik punya projek lah. Okay, kalau kita tak settlekan masalah plastik ni, sebenarnya kita merugikan sumber yang orang lain dah tak nak. Okay, so kalau trash ni maksud dia orang dah tak nak benda tu. Okay, tapi kalau kita jadikan dia sebagai benda orang nak ataupun industri nak, maksudnya kita dah selesaikan masalah untuk tempat pelupusan bagi sisa-sisa plastik. So yang tu maksudnya kita define the problem. Pada projek awak tu, pada benda yang awak nak buat tu, apa problem dia? Saya cuba ulang lagi sekali lah, sebabnya nanti saya nak awak tengok balik awak punya 1.2, 1.3, 1.4. Okay? Itu kita nak mentakrifkan masalah. Sebenarnya apa masalah dia? Dan kita cuba define masalah dia. Okay, cara untuk kita define masalah tu melalui daripada pemerhatian. Kita nak tak nak kena go there lah. Go ke tempat tersebut. Kalau longkang, kena pergi kat longkang. Longkang besar lah. Kalau longkang yang ada monsoon drain yang besar tu, tengok dia punya sizing. Yang ni untuk saliran permukaan longkang lah. Longkang permukaan. Okay, air permukaan kalau hujan lebat melebihi 4 jam, kemungkinan banjir kilat akan terjadi lah. So kita nak settlekan masalah yang sebelum sampai 4 jam. Okay, kalau hujan lah. Okay, observe and synthesize them in order to define the core problem. Core problem ni masalah utama dia. Okay, masalah utama untuk tangga tu, tangga seberguna, pekerja tak boleh bawa barang berat. Itu yang utama. Dan selain daripada bawa barang berat, kalau boleh tangga tersebut pekerja dia seorang saja, iaitu orang yang naik tangga tu. Ataupun kalau orang naik tangga tu, orang yang operate tangga tu pada bahagian bawah. So benda tu sebenarnya dah ada dalam YouTube. Okay, dah ada dalam YouTube. Awak tengok invention apa benda tu. Benda tu dah ada. Okay. Lepas tu yang ketiga, ideate. Ideate ni bila kita dah empathize, bila kita dah define problem, kita dah cari problem dia, kita dah tentukan, okey, ini masalah dia. Kalau longkang ni masalah dia, kalau tangga ni masalah dia, masalah 1, masalah 2, masalah 3. Kalau meja inovatif ataupun naik taraf jalan berturap, ni lagi lah. Apa masalah dia tak tahulah. Okey, mungkin jalan selalu rosak lah. Okey, kena ada idea ataupun awak ciptakan satu keadaan yang boleh menyelesaikan masalah pada problem tadi, pada nombor 2 tadi. Empathize, define the problem and then ideate. Okay. Nanti outside the box ni susah sikit lah. Okay. Kalau outside the box ni, kalau boleh kita tak nak box langsung. Okay. By the end of the ideation phase, kita rasa kita boleh tentukan masalah tersebut, kita boleh selesaikan dia. Sebagai contoh, saya ambil perabot jalan. Mungkin selalu hilang. Okay. Ataupun selalu rosak. Okay. Dan kedudukan perabot jalan tersebut mungkin kurang sesuai. Okay. Awak propose pada idea yang baru untuk
problem selesaikan masalah perabot jalan. Baru ni dalam Facebook ada yang lando Brotherhood punya tu. Dia punya tiang elektrik betul-betul tengah jalan. Tu JKR punya ni lah. Tapi cepat-cepat setelah diviralkan cepat-cepat dibetulkan oleh kontraktor. Okay. Saya pun nampak problem tu. Dia cuma letak tanda belang-belang hitam dengan kuning tu. Tu tak betul lah. Memang kita tengok secara biasa, secara logik pun tak betul dah. Okay. Alright. Prototype. So prototype ni kalau siapa yang buat projek untuk barang, semua saya tengok saya buat barang ni. Prototype ni kalau boleh biar dia sehampir mungkin dengan yang produk yang kamu nak selesaikan tu lah. Okay, the design team, kamu sendiri akan mengeluarkan satu bajet yang tidak mahal. Okay, inexpensive ni maksud dia tidak mahal lah. Okay, yang murah. Scale down version, kalau boleh kita nak sehampir dengan produk. Okay, tapi kalau tak dapat, scale down version ni pada produk tu, contoh dia tangga. Nak tak nak kena buat jugalah tangga. Tapi kalau boleh tangga tu biar dia real size untuk kegunaan yang sebenar. Okay, tak nak buat pakai plastik pula. Mancis, bata mancis. Buat tangga pakai bata mancis. Itu model. Saya tak nak model. Kita nak buat yang betul terus. Okay. Alright. Saya pergi pada nombor 5 kat sini. The solution are implemented within the prototypes. Masalah yang awak nak selesaikan pada produk tu boleh dilaksanakan pada prototype yang awak nak buat tu. Bagi contoh, dalam turap mungkin tak boleh lah. Okay, speed breaker ataupun meja inovatif. Awak dah ada benda tu kat luar. Awak mungkin boleh beli kat luar macam meja inovatif ataupun tangga tu. Tapi awak modify sikit pada tangga tersebut. Awak modify sikit pada meja inovatif tu. Okay, tapi kalau macam produk seperti plastik concrete block, perbandingan dia bata biasa, bata konkrit dengan bata merah tu. Lepas tu awak buat bata awak sendiri. Tapi ingat, bata daripada plastik ni dia makan kos lah. Sebab awak nak kena cairkan plastik, dah tentu nak kena pakai gas. Lepas tu nak kena buat mold dia lagi. Saya ingat ini agak susah lah. Tapi tak apa, kalau boleh buat, saya terima je. Lepas tu saliran longkang permukaan pun sama jugalah. Okay, kalau boleh ada drawing yang bagus, contoh dia monsoon drain yang mungkin awak boleh reka bentuk dengan lebih baik. Yang ni saya ingat awak kena fokus kepada longkang permukaan di lebuh raya lah. Kalau jalan biasa ni mungkin kurang sesuai. Ataupun di tepi tebing sungai. Okay. Alright. Dan yang terakhir ialah test. Bila awak dah buat prototype dan solution yang awak nak laksanakan ni, awak kena buat ujian. Okay. So ujian ni kali pertama biasanya kalau saya tak menjadilah. Okay, ada je yang problem. Mungkin bacaan kita kurang tepat ataupun kita tekan switch tak jadi, tak hidup. 3-4 kali tak hidup. Mungkin ada problem. Dan problem tu biasanya bila kita dapat semasa ujian, kita akan tulis. Kita test macam ni. Kalau gagal, kita tulis gagal. Okay, apa masalah dia? Mungkin kita akan boleh tahu pada ujian yang kedua. Okay, uji lagi sekali, ujian yang kedua pun gagal. Tapi kita tak tahu lagi apa problem dia. So sebab kita nak implement yang kita punya solution tu tadi, mungkin gagal. Okay, tapi tak apa, kita tulis juga yang gagal tu. Sebab mungkin yang keempat, yang kelima baru kita akan nampak. Okay, yang ni ujian. So yang ni benda-benda ni, prototype dan test ni akan awak buat pada semester 5. Okay, awak akan buat dia pada semester 5. Prototype dan test. Untuk ideate sampai sini awak mesti habiskan pada semester 4. Okay, pada semester 4 awak mesti habiskan. Dan pada semester 4 ni juga
awak akan habiskan untuk bab 1, bab 2 dan bab 3. Tapi masih lagi dalam bab 1, ya. Bab 1 ni memang lambat. Sebabnya saya nak tengok awak punya pemahaman, apa yang awak present. Kalau kurang ngam, kurang cantik, kurang masuk, saya akan betulkan. So sekarang ni saya dalam proses memurnikan, bukan nak membetulkan tapi nak memurnikan pemahaman. Okey. Kalau nak kira betul semua betul. Tapi saya nak menjuruskan pemahaman awak kepada benda-benda yang macam ni. Empathize, define, ideate, prototype dan test. Okey, benda ni mungkin Dr. Sunita dah terangkan dalam taklimat dia, tapi saya cuba terangkan secara lebih ringkas. Okey, tak nak panjang-panjang lah. Alright, so itulah dia untuk pemurnian. Okey. Kena murni kan? Kalau tak nanti awak berkata-kata je. Okay. Saya go for objektif Saya nak present now. Lagi sekali. Window. Okay. Window. Share. Okay. Benda ni sebenarnya untuk projek ni, objektif ni, untuk yang paling utama ni. Okay, the objectives of this study are, okay, yang pertama untuk reka bentuk cement bricks. Okay, yang pertama untuk reka bentuk cement bricks. Yang kedua, kamu boleh buat perbandingan dengan parameter-parameter ni di antara cement yang awak buat, butter yang awak buat dengan butter yang dah sedia ada di pasaran. Lepas tu, yang ketiga, to identify the potential bottom edge. Okay, untuk mengenal pasti potensi yang ada pada abu ataupun pada, kalau macam Anik punya ni plastik lah. Kalau kita gantikan dia dengan plastik untuk butter tu. Okay, yang keempat, sebab kamu ada 4 orang. Okay, satu kumpulan untuk P1 ni saya pun tak tahu lagi mana projek yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai tajuk projek kumpulan. Tengoklah siapa-siapa yang rasa aku punya bagus. Sebab apa? Sebab objektif aku senang, kau orang senang nampak. Tu tak semestinya seorang. Okay. So satu kumpulan ada 4 orang dan objektif ni saya boleh buat 4 lah. Okay, tak payah ambil yang susah, ambil yang senang je. Okay, untuk tajuk kita, pelajaran kita pada minggu ini ialah skop kajian yang saya dah sambung pada minggu lepas, saya akan sambung lagi pada minggu ni. Okay, skop kajian ni kalau boleh biar dia setempat. Okay, biar dia dalam keadaan yang ruang lingkup pada kawasan kamu nak buat uji kaji. Sebagai contoh mungkin masa, okay, mungkin tempat kamu nak buat kajian. Contoh dia dekat perumahan kamu banyak kawasan perumahan yang nak dibuka. So kamu dah tengok masalah untuk pembuatan jalan. Okay, lori berat tak boleh nak lalu banyak-banyak. Kalau lalu banyak ataupun aliran trafik untuk lori berat tu tinggi, jalan cepat rosak. Okay, pada masa tersebut lah. Okay, tu untuk skop kajian. So skop kajian ni biasanya dia melibatkan satu bahan pada satu tempat tersebut di kawasan tersebut. Okay, sebagai contoh tangga seberguna. Awak tak fokus kepada tangga yang lebih daripada 8 kaki. Awak cuma fokus kepada tangga yang kurang daripada 8 kaki pun boleh. Ataupun tangga yang kalau kita tarik panjang-panjang tu, dia boleh mencecah sehingga 20 kaki. Yang tu bukan. Okay, awak kena kecilkan awak punya skop. Okay, contoh lain seperti tayar terpakai. Okay, tayar terpakai ni untuk sebagai ejen penyejuk, biasanya awak boleh gunakan untuk tayar terpakai, ejen penyejuk pada bangunan. Okay, bukan pada tempat lain.
Okay, kalau bangunan tu kalau fokuskan kepada bahagian bumbung, itu lagi baik. Awak tak fokus kepada bahagian lantai, pada bahagian koridor. Okay, awak fokuskan kepada bahagian bumbung pun boleh. Ataupun kalau tak nak fokus pada bumbung, pada dinding pun boleh. Okay, yang itu skop. Bukan semua. Bukan semua bangunan. Contoh yang ketiga saya nak ambil pada perabot jalan lah. Okay, perabot jalan kalau boleh perabot yang ada reflektor. Okay, sebab kadang-kadang reflektor ni kalau lebih daripada 4 tahun ataupun 5 tahun, ada reflektor yang dia tidak dapat memancarkan dengan baik dia punya reflect, dia punya cahaya pantulan dia tu. Mungkin sudah kusam ataupun perlukan kerja-kerja pencucian untuk setiap 6 bulan ataupun setahun. Ataupun macam cat eye, selalu rosak. Ataupun tengoklah mungkin lampu jalan dan sebagainya. So skop kajian tu pada tempat tersebut dan di masa kawasan tu. Okey, untuk pelajaran kita pada hari ini, yang skop kajian ni saya bagi tahu untuk minggu lepas ya. Okey, untuk kepentingan projek, biasanya kepentingan projek kita huraikan nilai ataupun sumbangan ataupun implikasi kepada projek kami. Okey, sebagai contoh, kalau ada tangga, kerja-kerja pembinaan mungkin cepat untuk disiapkan. Okey, ataupun untuk meja inovatif mungkin dapat mengurangkan ruang aktif di dalam kawasan mungkin rumah ataupun bilik ataupun pada ruang dapur. Okey, kepentingan awak buat projek ni. Okey, sebagai contoh yang lain, penggunaan speed breaker mungkin dapat mengurangkan kadar kemalangan dan contoh yang lain bagi perabot jalan mungkin dapat juga mungkin boleh mengurangkan kerosakan pada perabot ataupun nilai estetik pada perabot ataupun mengurangkan kemalangan. Okey, itu kepentingan dia. Kepentingan ni sebenarnya dia menyelesaikan masalah pada 1.3 iaitu skop projek. Okey, skop projek penyertaan masalah. So ideate, lepas tu kita ada define, kita ada empathize. So ideate, kamu sebenarnya nak menyelesaikan masalah yang kamu nampak. Okay, alright. So kepentingan dia menyelesaikan masalah yang ideate tu tadi. Okay, 1.8. Yang ni takrifan istilah ataupun definition lah. So kalau jalan raya mungkin ada takrifan-takrifan yang pembaca ataupun kawan-kawan kamu yang lain kena faham istilah ni baru boleh faham projek-projek ni. Contoh dia mungkin plastik concrete block. Okey, mungkin ada istilah grade ataupun istilah kategori untuk plastik ni. Plastik ni boleh dikitas semula. Plastik ni tidak boleh dikitas semula. Okey. Tapi plastik yang boleh dikitas semula ni ada juga plastik yang kualiti rendah. So ada grade-grade dia lah. So yang tu takrifan tu bergantung kepada disiplin ataupun bidang projek yang kamu nak buat. Okey. Kemudian 1.9 yang ini jangkaan dawatan kajian ataupun kertas cadangan. So penerangan mengenai dapatan ataupun keputusan mungkin boleh diperolehi daripada kertas cadangan projek kajian. Sebagai contoh, okey, meja inovatif. Menyelesaikan masalah ruang ataupun tempat pada kawasan bilik ataupun ruang tamu yang sempit. Sebenarnya telah ada benda tu. Masalah ruang sempit tu telah diselesaikan dengan meja ni. Mungkin kamu boleh tunjukkan contoh pada gambar ataupun contoh dalam kajian-kajian ataupun dalam sudutan internet ataupun daripada jurnal. Okey. Tangga serbaguna pun sama. Ada orang buat. So kalau awak boleh kepilkan gambar macam mana masalah tersebut diselesaikan dengan adanya contoh-contoh daripada lain dalam YouTube, dalam saya ingat banyak dalam Facebook pun ada. Sekarang ni ada pula baru TikTok. Mungkin dalam TikTok pun ada. Tapi jangan letak benda tu. Awak letak dalam bentuk jurnal. Okay? Ataupun bentuk website. Alamat website.
www.blablabla.com, dia ada alamat dia. Itu lebih baik. Okey, contoh yang lain seperti penggunaan tayar terpakai sebagai ejen penyejuk. Okey, dah ada tempat lain yang menggunakan ejen penyejuk daripada tayar terpakai untuk menyejukkan bangunan. So dia buat pada bahagian bumbung. Contoh-contoh untuk projek yang dah berjaya awak boleh tunjukkan dalam jangkaan dapatan projek. Okay. So jangkaan ni sebenarnya kalau kat luar tu dah banyak. Tapi kalau boleh ambil yang baik sikit lah, yang nampak ilmiah sikit. Kalau dalam YouTube ada, okay, dalam Facebook ada, sekurang-kurangnya dalam website lah. Okay, dalam website. Okay, dan yang ke-10 rumusan bab. So rumusan bab ni tak apa, kita cerita kemudian. Lambat lagi nak habis. Tapi seboleh-bolehnya sampai minggu ke-9 lah. Iaitu awal bulan 5. Okay. Tak apa, bab 1 ni memang lambat nak habiskan. Tapi bila saya dah berpuas hati dengan bab 1, bab 2 tu senang. Sebab bab 2 tu adalah literature project. Okay. Alright, so yang utama dekat sini ialah kepentingan, takrifan dan juga jangkaan dapatan. Okay, ingat balik kepentingan. So kepentingan ni sumbangan ataupun apa masalah yang awak telah selesaikan. Lepas tu takrifan, mungkin ada istilah-istilah yang pembaca lain ataupun saya sendiri ataupun daripada kawan-kawan kamu yang lain kurang faham. Kalau kayu mungkin ada definition kayu grade apa dia. Kalau tangga seberguna mungkin kalau nak pakai apa ni ball bearing ada sizing dia, ataupun daripada plastik ada dia punya grade dia. So istilah-istilah ni hanya orang yang buat projek tu dia yang faham. So setakat ni kita ada 8 tajuk, awak masih lagi meneruskan 8 tajuk yang sama. Sebabnya nanti saya belum pilih lagi untuk tajuk yang kamu semua akan kongsikan satu tajuk yang mengikut satu kumpulan. Dan yang ke-9 ialah jangkaan dapatan projek. Yang ini adalah contoh-contoh projek yang telah berjaya dekat luar sana. Awak nak tiru juga tapi ada cara lain. So awak boleh nyatakan dalam 1.9 ni. Okay? Okay, saya stop sharing. Dah nak pukul 4 dah. So, saya bagi pelepasan awal minggu ni pada awak untuk sambung. Awak belum present lagi Daripada 1.4, sorry 1. Berapa tadi? 1.4 sampai 1.9 awak belum lagi present. Kecuali siapa tadi? Haikal dah present. So yang lain tu kalau boleh saya nak awak type yang ada dalam PowerPoint tu. Type banyak-banyak terus pun tak apa, sebabnya daripada PowerPoint tu saya nak awak settlekan terus untuk laporan. Kalau siapa yang terpilih lah. Siapa yang tak terpilih tak apa. Bukan bermaksud projek awak tak bagus. Tapi mungkin sekarang bukan masa dia. Sebab untuk buat benda tu mungkin kamu terpaksa keluarkan kos yang tinggi, kamu kena pergi tempat jauh, masing-masing tak ada kepakaran, okey. Nak mendapatkan bahan mentah mungkin kurang sesuai, terpulanglah ataupun ikut kepada kemampuan kumpulan masing-masing. Dalam kumpulan dia tak ada ketua, dia tak ada ahli, masing-masing ketua. Kalau kumpulan berapa, satu tadi, contoh dia Naim bukan ketua, yang lain-lain pun bukan ketua. Tak ada istilah ketua, tak ada istilah ahli. Masing-masing ialah ketua. Okey, setakat ni saja daripada saya. So saya dah habis penerangan untuk bab 1. Memang lambat bab 1 ni. Saya kalau boleh nak lajak dia sampai minggu ke-9 ataupun pada minggu ke-8. Sebabnya minggu ke-9 tu sebelum kamu bercuti raya, kamu kena present kali yang pertama. Sebab kamu nak present kali yang pertama ni, saya nak bagi kamu present yang dengan kaedah yang betul, dengan maklumat yang betul. Okey, ada
Apa-apa nak tanya? Anik? Tak ada? Tuan, Ya. projek saya tu ada kena-mengena dengan IR 4.0 ke? Tak ada. Ada. Degree Ada IR degree dia tu. 4.0. IR 4.0 ni bukan bermaksud awak tekan switch, hidup, awak buat apps, pakai elektronik. Tak semestinya. Jangan faham benda yang macam tu. Apa, nanti dalam grup WhatsApp nanti saya akan bagi gambar yang IR 4.0. Dia bukan sebenarnya melibatkan penggunaan apps, internet. Tapi apps dan internet tu sebahagian kecil daripada IR 4.0. Okey? Cara untuk buat projek, cara untuk selesaikan masalah dan cara untuk buat sesuatu kerja dengan lebih baik. Mungkin cara sebelum ni kurang berkesan. Okey, banyak pembaziran bahan. Tapi dengan cara baru, pembaziran bahan telah dikurangkan, akan mengurangkan pembaziran bahan dan juga menjimatkan masa. Tapi dengan syarat mungkin ada kena tambah 1-2 items lah ataupun cara kerja yang baru. So iaitu cara yang saya bagi tahu sebelum ni, better way of doing things. Okay, cara yang betul untuk kita buat kerja tu. Ataupun kita boleh tambahkan, kita boleh tingkatkan kemahiran kita ataupun pengetahuan pada sesuatu projek tu supaya projek tu boleh disiapkan dengan cepat. Okey? Tanpa kompromi kualiti lah. Okey, dan tanpa kompromi kuantiti. Tu IR 4.0 lah. Bukan bermaksud pakai elektrik, terbang-terbang, pakai wifi. Tak, bukan. Jangan salah faham ya. Tapi dalam bidang industri pembinaan, kebanyakannya melibatkan penggunaan untuk reka bentuk lah. Banyak pakai software. Yang tu pun betul juga. Okay? Bukan pakai apps tapi pakai software. So apps ni yang ada dalam handphone tu. Tapi kalau pakai software, aplikasi untuk kita mudahkan pengiraan ataupun itu kita mudahkan kita nak nampak satu-satu progress work, tu pun sama juga. Macam kita boleh, tujuan kita kalau kita buat benda tu sebabnya kita akan boleh mendapatkan gambaran yang betul supaya kita boleh bagi keputusan yang sehampir baik. Okey? Dengan keadaan semasa. Kalau macam siapa punya plastik concrete block, awak punyalah ni. Ada. Tapi kat luar tu mungkin dah ada pembuatan konkrit daripada plastik. Cumanya pembuatan konkrit daripada plastik tu melibatkan 4 jam, masa yang lama. Tapi kalau cara awak mungkin dalam 2 jam ataupun sejam setengah, tu pun dah cukup bagus lah. Sebab dia dah mengurangkan masa. Okay? Hampir separuh masa tapi tidak mengurangkan kualiti ataupun kuantiti pada satu-satu projek. So iaitu cara untuk kita enhance, cara kita untuk menambah baik proses buat something. Okay? Proses untuk hasilkan sesuatu ataupun proses untuk membuat keputusan. Itu IR 4.0 lah. Banyak cabang. Saya yang ikut kursus pun dah lama, dah lupa dah. Saya pun tengok short note saya yang buat dulu. Ada juga sikit-sikit lah berbaloi. Okay. Tapi dengan syarat ahli kumpulan yang lain mesti bagi pendapat lah. Nak bagi kerjasama tu belum lagi. Tapi nak bagi pendapat. Tengok apa yang kawan awak buat. Bincang sama sendiri. Mana yang kamu rasa boleh improve. Ada idea yang baik. Kamu bagi tahu kawan. Okay. Tak bagus bagi tahu saya. Macam iklan pula. Okay, Azrul Syazwan. Ya saya. Okay ke? Okey. Tak apa. Yang ni saya rasa recording hari ni dah termasuk lah suara saya. Sebab minggu lepas tak masuk. Saya nak tengok balik pun malas je. Tak apa, jangan risau. Apa tengok balik. Okay, Haikal. Haikal pula. Alif Haikal, mana Alif Haikal?
Alif Haikal. Ada. Ha. Ha. Nak buat tajuk ni lagi ke? Speed breaker ke? Speed breaker pula. Apa agent berjejuk ke? Tiba-tiba rasa nak tukar pula. Tak, kalau awak tukar, awak kena tukar semua sekali. Start daripada satu persatu tu. Balon je. Aku pun balon je. Tak apa. Boleh buat. Saya setuju dengan setiap tajuk kamu semua ni. Saya kurang setuju. Yang mana tadi? Ikhwan naik taraf jalan berturak dengan Luqmanul Hakim, saliran longkang pembukaan. Sebab saya tak nampak lagi. Sebenarnya apa yang awak nak, problem yang awak nampak, problem yang awak nak selesaikan pada dua tajuk tadi. Jalan berturak dengan saliran longkang pembukaan. Kalau jalan berturak tu dia nak buat aplikasi. Betul. Tapi saya tak nampak lagi lah. Okay. Bagi saya nampak, bagi kawan-kawan nampak supaya mereka yakin bersama kamu. Saiful Hisham? Saya. Baru lepas kuarantin ni Saiful. Mana ada. Kat rumah ke? Rumah. Bazar pergi tak? Pergi ke? Air teh hijau ada tak? Nak sekarang cik? Alah, pukul 5 nanti lah. Baru pukul 4 sekarang. Awak ambil gambar air teh hijau, awak masuk dalam grup WhatsApp. Okay. Apa dia Naim? Muhammad Naim? Ada tuan. Saya nak awak ambil kuih gambar kuih ni. Kubah guling. Tahu kubah guling? Yang Kelantan tu Ambil. Saya nak tengok dalam gambar. Ambil gambar. Gambar kubah guling. Kuih kubah guling. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Ya, saya Encik. Awak punya tugasan ialah ambil gambar onde-onde. Tahu onde-onde? Tahu. 3 orang ni je saya bagi tugasan. Air teh hijau dalam balang bukan dalam plastik, dalam balang. Lepas tu kuih kubah guling, lepas tu kuih onde-onde. Masuk dalam letak dalam grup letak dalam grup. Okey. Ada soalan daripada saya, daripada kamu semua, Muhammad Ikhwan? Jadi saya nak tukar balik ke? Ayat-ayat ke biar je? Kalau boleh tukarlah. Tukar. Semua yang saya sebutkan tadi tu, tak kisahlah Saiful Hisham ke, Alif Haikal ke, Azrul Syazwan ke, semua tukar. Tukar kepada biar dia menjawab yang idea, design, lepas tu define problem, lepas tu yang tadilah yang 5 tadi tu. So kalau boleh biar dia ngam dengan yang PowerPoint yang saya bagi tadi. Okay. Okay, tukar baliklah semua ayat tu. Bukan tak betul. Betul. Tapi kurang masuk. Kalau teh cicau tu kalau tak sedap siap apa tadi? Apa Anik? Ke Saiful Hisham tadi? Okay, minggu ni saya tak sempat nak tengok awak punya buku log. Buku log saya harap awak dah print, dah binding, tulis tangan. Jangan type ya. Jangan type dalam Word, lepas tu selip masuk dalam buku log. Buku log tu awak mesti print, ada hardcover, contoh dia. Contoh lah. Saya dah bagi kat Sam. Saya dah bagi kat student saya lepas. Saya nak awak print, combining. Macam biasa yang saya beritahu pada awal-awal itu, ada
ada apa ni yang cover ni. Lepas tu awak tulis dengan tangan. Okey? Jangan buatlah minit sebab mungkin minggu ke-8 tu saya akan tengok. Awak mungkin tak present dah tapi saya akan tengok awak punya buku log. So minggu ni tak ada pemakahan untuk present sebabnya yang tadi Haikal tadi tu dia buat untuk minggu lepas dengan saya lah. Okey. Sebelum kamu real present dengan lecturer lain. Okey. Kalau saya tak guide kamu betul-betul nanti alamak nampak sangat kamu tidak berusaha dengan skala yang 5/5. Mungkin kamu usaha tapi tak cukup. Kamu usaha 1/5 je. Kalau saya push sikit, dapatlah 2/5, 3/5. Okey lah tu daripada tak ada langsung kan. Okey, so minggu depan settlekan yang 1.3 sampai 1.5 yang betul tu, betulkan balik. Lepas tu yang tadi tu kalau boleh buat terus pun tak apa, kalau tak boleh buat pun tak apa. Sebabnya kamu ada 8 orang. Mungkin nak present tu makan masa, bila makan masa drag lah. Okey, ada apa daripada kamu semua? Ada nak tanya soalan sebelum kita bersurai? Yang penting setiap seorang kamu kena buat. Bukan satu tajuk, 4 orang, 3 orang relax, seorang je buat. Bab ni kau buat pula, bab tu kau buat pula. Tak mau. Sebabnya nanti kamu malas pula nanti. Saya tak mahu kamu malas, kamu nak kamu buat kerja. Okey, ada apa-apa daripada kamu semua? Saiful Hisham, ada soalan? Ikhwan? Tak ada. Maksudnya daripada objektif tu sampai ke 1.7 kena tukar lah. Ya, betul. Okay. Okey. Biar dia menjawab yang ini tadi. Window yang yang ini. Yang ini. Biar dia menjawab yang ini. Slide ni kamu ada ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak apa. Kalau tak ada nanti saya akan send lah dalam group. Jangan risau. Saya send sebagai gambar lah. Kalau PowerPoint nanti kamu tak buka. Kalau gambar tu kamu boleh swipe macam tu je. Apa nanti saya akan send dan kamu boleh tengok dalam grup WhatsApp. Okey, Muhammad Ikhwan. Ya saya. Ada soalan? Saiful Hisham, Muhammad Naim, Luqman. Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, kita boleh bersurai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Asuh. Okey, boleh bersurai. Thank you.